Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi hari ini cikgu nak mengajar tingkatan 1, okey, bab 5. Okey, tajuk dia ialah reka bentuk vertigasi. Okey, baik. Bila disebutkan tentang reka bentuk vertigasi ni, ya, sebagaimana yang pelajar sedia maklum, masa di darjah 5, di darjah 6 dulu pernah dengar tentang sistem hidroponik kan? Okey, yang mana kita tanam pokok dengan tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan bahan-bahan yang tambahan lain seperti kokopit, ya, ataupun sekam padi ataupun sabut kelapa, itu kokopit lah, ya. Jadi itu ialah hidroponik, dan juga ada juga menggunakan teknik air, ya, menggunakan air dan sebagainya. So itu ialah hidroponik. So kali ini kita belajar tentang vertigasi, ya. Jadi vertigasi ni, apa dia vertigasi ni? Ya, apa dia vertigasi? So vertigasi ni dia lebih seakan macam hidroponik, tetapi hidroponik dia menggunakan air saja. Tapi vertigasi dia menggunakan medium semayan dia, iaitu kokopit ataupun sekam padi. So sebelum kita pergi lebih mendalam tentang sistem vertigasi, kita tengok apakah dia definisi bagi sistem vertigasi. Okey, apakah definisi dia? Okey. So kita tahu sistem vertigasi merupakan cabang sistem hidroponik, iaitu kaedah penanaman melalui pemberian baja dalam bentuk larutan nutrien. Ya, kaedah penanaman melalui pemberian baja dalam bentuk larutan nutrien. Yang disalurkan ke zon akar sistem pengairan. Ke zon akar sistem pengairan. Okey, itu ialah sistem vertigasi. So apakah dia beza dengan hidroponik? Ya, hidroponik. Okey, baik, hidroponik ialah penanaman menggunakan air sebagai medium tanaman yang kaya dengan pelbagai nutrien, ya. Kaedah penanaman dengan menggunakan air sebagai media tanaman yang kaya dengan nutrien. Yang kaya dengan nutrien. Okey, baik. Kalau dibezakan antara vertigasi dengan hidroponik, dia lebih kurang sama. Cuma, okey, hidroponik dia tidak menggunakan bahan-bahan komposit ataupun bahan-bahan tanaman macam tanah, kokopit, ya, dia hanya pada air saja. Vertigasi menggunakan bahan-bahan tanaman, kaedah tanaman seperti kokopit, sekam padi dan sebagainya. Okey. So di bawah hidroponik, ya, ada beberapa jenis teknik tanaman. Okey, ada beberapa jenis teknik tanaman yang kita kena tahu. Yang pertama, okey, teknik pengairan titis.
Yang kedua, aeroponik. Yang ketiga, teknik takung. Yang keempat, teknik aliran cetek. Dan yang kelima ialah teknik aliran dalam. So ada 5 jenis teknik dalam hidroponik yang kena tahu. Okey, yang pertama teknik pengairan titis, yang kedua aeroponik, yang ketiga teknik takung, yang keempat teknik aliran cetek dan yang kelima ialah teknik aliran dalam. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, apakah dia teknik pengairan titis? Okey, dia lebih kurang sama dengan vertigasi ni lah, tapi kena tahu apa benda sistem hidroponik ni bagi teknik pengairan titis, ya, teknik pengairan titis. Okey, nombor 1. Teknik pengairan titis. Okey. Kalau ikut gambar dia, ya. Contohnya ni pokok. Okey. Ini pokok lah. Contoh gambar ajar ringkas lah. Okey, pokok. Kemudian disalurkan pipe dan terus ke tangki. Okey, dekat pipe ni dia ada pam air. Sini pam. Okey, so ini ialah teknik pengairan titis. Okey, yang mana air ni disedut oleh pam, disedut dan dialirkan ke setiap pokok. Okey, ini ialah teknik pengairan titis di bawah tajuk hidroponik. Okey. Yang kedua ialah aeroponik. Okey, aeroponik dalam takungan. Sini pokok. Dia ada pipe main. Okey, yang ini punca elektrik. Ini pam air. Yang ini larutan baja dan air. Yang ini pokok. Okey, ini aeroponik ni renjisan. Okey, sistem dia macam ni. Air ni dipam masuk ke dalam saluran ni. Okey, kemudian dalam saluran ni dipercikkan air ke akar pokok. Ya, ke akar pokok dan baki air ni tadi akan masuk balik ke tangki. Ini tangki. Okey, yang dipanggil aeroponik ialah percikan air. So ini ialah sistem aeroponik, ya, sistem aeroponik. Okey, seterusnya yang ketiga, teknik takung.
Okey, teknik takung. Apa dia teknik takung? Okey, kalau ikut gambar teknik takung. Okey, macam aeroponik tadi di pokok. Okey, ini dia punya tangki. Ini akar pokok. Okey, teknik takung ni mudah je. Okey, ini larutan baja campur dengan air. Yang ni pokok. Ini akar. Dan yang ini tangki. Okey, untuk teknik takung, pokok ni kita rendamkan saja dalam larutan baja dan air. Ya, so akar ni akan menyerap larutan baja dan air ni tanpa menggunakan tanah. Ni mostly pada hidroponik. Okey. Seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat iaitu teknik aliran cetek. Okey, teknik aliran cetek. Boleh try lah kalau nak buat di rumah ya. Tanam pokok kat rumah, boleh tolong ayah, mak ke di rumah boleh tanam, bolehlah try nak tanam di rumah waktu-waktu kita tengah PKPP ni Okey, teknik aliran cetek kita ada kat sini. Okey, yang ni tempat pokok. Turunkan dia serong sikit. Ni akar pokok. Okey, ni sistem pipe dia. Okey. Ni pipe keluar. Okey, kemudian dia join dengan pump. Dia ada tangki besar. Ini punca kuasa. Okey. Okey, right. So perjalanannya macam ni. Pump akan menyedot larutan baja dan air ke saluran terus ke laluan pokok. Kemudian air akan mengalir. Okey, air yang bercampur dengan larutan baja akan mengalir mengenai akar-akar pokok ni. Okey, dan patah balik ke tangki utama. Okey, dan tangki utama tadi kita tapislah. Ya, tapis. Okey, dan air yang bakinya tu akan masuk ke pump balik dan dia buat recycle inilah. So ini dipanggil aliran cetek. Yang mana cetek ni maksudnya ialah air yang terkena pada akar sahaja, bukan tenggelamkan akar. Ya. Okey, kita pergi kepada teknik aliran dalam. Okey, apakah ada teknik aliran dalam? Kelima. Teknik aliran dalam. Okey, teknik aliran dalam ni lebih kurang macam teknik aliran cetek. Ya. Tetapi beza dia ialah akar pokok ni ditenggelami terus oleh larutan baja dan air. Sistem dia sama lebih kurang. Ini pump air. Okey, yang ni larutan baja plus air. Yang ni tangki utama.
Ini tangki tanaman. Okey, air akan mengepam larutan baja dan air. Pam air akan mengepam larutan baja dan air dan akan terus membawa ke tangki tanaman sampailah tangki tanaman ini penuh dan menutup akar-akar pokok ni tadi. Kemudian air yang penuh akan disalurkan balik ke tangki utama dan ditapis. Ingat mesti guna tapis sebab kat sini banyak benda-benda asing. Ya, ditapis dan pam ni akan masuk balik. So itulah aliran dia. So yang ni ialah aliran dalam. Beza dengan aliran cetek, ya, dia hanya terkena pada akar saja, tetapi aliran dalam penuh semua. Okey? So itulah dia. Alright, satu lagi ya yang dipanggil ialah ini tambahan ya, teknik pasang surut. Okey, teknik pasang surut. Ini tambahan. Okey, teknik pasang surut. Okey, ini pokok dalam tangki. Akar dia. Okey, ini larutan baja dan air. Okay, ini ada satu pipe. Pipe pasang. Ini pipe surut. Dan satu lagi pipe pasang. Sini ada pump. Ini punca elektrik. Okay, ini pump air. Ini larutan baja dan air. Okey. Pam akan menolak air daripada tangki utama ke tangki tanaman. Apabila sampai ke tahap penuh, air daripada tangki tanaman ni akan turun ke bawah. Okey, so ini panggil teknik pasang surut. Ya, teknik pasang surut. Ingat ada beberapa teknik. Kita ada 5, cikgu tambah lagi satu. Yang pertama teknik pengairan titis, yang kedua aeroponik, yang ketiga teknik takung, yang keempat teknik aliran cetek, yang kelima teknik aliran dalam dan yang keenam teknik pasang surut. Jadi kena ingat ya, kalau boleh buatlah nota sikitlah, nota ringkas tentang teknik-teknik ni sebab dia selalu masuk exam. Baik. Kenapa kita memilih vertigasi? So apakah tujuan vertigasi? Kita tahu vertigasi ini menggunakan medium bukan tanah ya, dan baja, larutan baja dan air akan dialirkan melalui pengakaran dia macam sistem hidroponik. Tetapi hidroponik ini tidak menggunakan medium semayan tanah ya, tetapi hanya air saja. Tapi kenapa kita gunakan vertigasi? Apakah tujuan vertigasi? So apakah tujuan vertigasi? Okey, yang pertama, apakah tujuan dia? Ialah memberi baja lebih efisien. Pemberian baja lebih efisien. Maksudnya di sini, pokok kita tu akan sentiasa dapat baja. Ya, tak perlu kita nak siram ataupun kita nak letakkan baja biji kat setiap pokok ya, tak perlu. Just kita alirkan saja air yang punya larutan baja, jadi pokok kita ni akan hidup subur dan lebih mendapat baja berbanding dengan pokok-pokok yang kita tanam dekat tanah. Okey, yang kedua, mengawal serangga dan perosak tanaman. Okey, maksudnya di sini apabila kita menggunakan medium bukan tanah, jadi serangga dan perosak tanaman ni kurang nak menjangkiti pokok kita lah ya, pokok tanaman kita ni tadi ya. So kita dapat mengawal serangga dan perosak tanaman. Dan yang ketiga ialah mengelakkan jangkitan bawah tanah disebabkan oleh kulat. Ya, disebabkan oleh kulat. Sebab
di dalam tanah ni mengandungi mikroorganisma yang kita tak nampak, ya, yang boleh jadi kulat dan boleh menjejaskan tanaman pada pokok lah. Jadi bila kita gunakan sistem fertigasi yang tak menggunakan tanah, jadi tak adalah jangkitan bawah tanah ataupun tak adalah jangkitan tanah yang disebabkan oleh kulat-kulat dalam tanah ni. Okey. So apa kelebihan fertigasi? Okey. Apa dia kelebihan fertigasi? Yang pertama, ya, menggunakan penggunaan baja yang cekap. Penggunaan baja yang cekap. Yang ketiga, dapat mengawal pemberian nutrien. Dapat mengawal pemberian nutrien. Maksudnya kat sini pokok tak dapatlah makanan terlebih-lebih sangat. Ya. Kalau lebih nanti dia pun boleh mati. Ya. Dia hanya cukup-cukup je. Ya, cukup-cukup untuk sukatan dia sahaja. Ya, untuk memberikan nutrien dan contohnya seperti baja lah. Okey, kemudian yang ketiga, mengelakkan penyakit bawah tanah. Elak penyakit bawah tanah. Okey, seterusnya meningkatkan hasil tanaman. Maksudnya kuantiti tanaman tu makin banyak lah. Ya, buah dia makin lagi lebat, ya. Contoh cili-cili akan lagi banyak, ya. Okey, kemudian mengatasi masalah tanah tidak subur. So dah tak ada tanah, ya. Kita gunakan medium yang lain, so tak adalah masalah tanah tidak subur. Okey, dan akhir sekali kos operasi dapat dikurangkan. Okey, so cikgu ulang balik apakah kelebihan fertigasi? Yang pertama, penggunaan baja yang cekap. Yang kedua, dapat mengawal pemberian nutrien. Yang ketiga, elak penyakit bawah tanah. Yang keempat, tingkatkan hasil tanaman, iaitu kuantiti akan lebih banyak. Yang kelima, mengatasi masalah tanah tidak subur. Dan yang keenam, kos operasi dapat dikurangkan. Okey. So lepas ni kita pergi kepada komponen utama sistem fertigasi. Okey, so komponen utama sistem fertigasi. Apakah dia komponen utama sistem fertigasi ni? Tapi sebelum kita pergi kepada komponen utama sistem fertigasi, cikgu nak tahu apakah kaedah penanaman fertigasi di Malaysia. Ya. Ada dua kaedah penanaman fertigasi di Malaysia. Okey, yang pertama ialah penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan. Penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan ataupun SPH. Okey, maksudnya ini dia buat macam bumbung rumah lah. Ini buat bumbung macam ni contohnya. Okey, buat bumbung macam ni, ya. Macam sini tanaman dia. Pokok dia. Ikut line lah pokok dia. Macam orang tanam cili kan, kita tengok kan, tapi dia buat pakai tutup macam tu. Kemudian air disalurkan ke pokok-pokok. Okey, ini menggunakan sistem atau struktur perlindungan hujan iaitu SPH. Ini yang pertama. Yang kedua ialah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan, STPH. Penanaman tanpa struktur perlindungan hujan. Yang ni kita tanam macam ni je, ikut line ditanam.
tanpa ada bumbung. Ni air yang mengalir lah. Terus ke tangki pam. Ni tangki pam. Ya, yang ni tak ada bumbung. Ya, ataupun STPH. Okey. So ada dua jenis sistem fertigasi di Malaysia, iaitu penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan dan juga penanaman tanpa struktur perlindungan hujan. So kena ingat ni. Ya, selalu masuk exam. Okey, baik. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 107 iaitu perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Itu pelajar boleh tengok sendirilah ya. Itu perbandingan. Apakah perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional? Biasanya kalau kita tengok air, dari segi air dia untuk fertigasi ni air dia lebih bersih lah ya, berbanding dengan konvensional, yang ke mana konvensional ni air dia bercampur-campur. Kemudian jadi segi tanaman dia pula, tanaman jenis fertigasi ni hanya untuk sayur dan buah-buahan saja ya, tetapi kalau konvensional ni semua jenis tanaman boleh kan. Kemudian dari segi kuantiti, biasanya tanaman konvensional ni biasanya sikit kuantiti dia berbanding dengan fertigasi. Fertigasi ni banyak. Okey, dan kos operasi biasanya fertigasi ni lagi rendah dan konvensional banyaknya tinggi lah. Kemudian risiko dan penyakit biasanya fertigasi ni rendah dan konvensional ni tinggi. Kemudian keseragaman pokok. Okey, kalau seragaman pokok pula, kalau dalam satu baris ni ya, dalam satu baris ni pokok untuk fertigasi dia sama saja. Ya, dia sebab dapat baja yang sama. Okey, kalau macam kita tanaman konvensional dia tak sama. Ya, dia ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus ya, sebab kita tak tahu dapat baja yang banyak mana antara pokok satu dengan pokok nombor 2. Okey, kita pergi kepada seterusnya komponen utama sistem fertigasi. Okey, komponen utama sistem fertigasi. Baik, komponen utama dia mestilah pertama sekali ia daripada sumber. Okey, kemudian medium. Dan akhir sekali ialah alo keluar. Okey. So ini antara komponen-komponen utama dia lah. Ya, sumber, medium dan alo keluar. Jadi antara bahan-bahan ataupun komponen yang terlibat dalam fertigasi, yang pertama mesti ada tangki nutrien. Okey, tangki utamalah. Okey, yang kedua mesti ada alat ataupun timer. Okey, kemudian kita mesti ada pam air. Okey, kemudian yang keempat penapis. Yang kelima set penitis. Okey, kemudian yang keenam pipe ladang ataupun pipe utama, pipe sekunder. Okey, dan pipe tertier. Okey. Yang ketujuh, kita mesti ada bekalan elektrik. Tak ada bekalan elektrik, tak boleh hidupkan pam. Yang ke-8, mesti ada sumber air. Tak ada sumber air, tak boleh nak hidupkan pam. Pam tak nak sudut apa? Angin. Ya? Dan lagi sekali 9, mesti ada penyambung pipe. Okey, ini komponen-komponen dia lah. Okey, bahan dia pertama mesti ada anak pokok. Yang kedua mesti ada baja. Mesti ada baja jenis larutan A dan larutan B, baja jenis A dan juga baja jenis B. Dan yang ketiga mesti ada air.
Ya. So ini adalah komponen-komponen utama sistem fertigasi. So pelajar boleh tengok muka surat 108 hingga 109 peralatan bagi sistem fertigasi. Okey. So boleh tengoklah dekat buku teks sana, ya, bentuk dan gambar ajar. Cikgu tak boleh lukislah kat sini kan. Ya, tak boleh tunjuk gambar sekarang, tak ada, cikgu tak print gambar. Jadi kena tengoklah dekat buku teks muka surat 108 dan 109. Okey. So bahan keperluan asas dia, kita mesti ada anak pokok dan juga baja. Ya, baja dia ada dua jenis, larutan A dan baja jenis B. Ini banyak-banyak kedai dah kat Hawai pun ada jual lah larutan A, larutan B ni. Okey. Dan cara macam mana nak kita campurkan larutan baja ni? Okey, larutan A ni kita mesti masukkan di dalam air dulu. Okey. Kemudian larutan B pun sama, masukkan dalam air, campurkan bagi dia bagi dia cair. Kemudian barulah kita masuk dalam tangki A dan B. Campurkan sekali dalam ni, kemudian kita gaulkan dia. Sini dalam tangki utama. Okey, itu cara kita nak membancuh baja. Okey, satu lagi bahan dia. 4. Medium tanaman. Okey, medium tanaman ni pula, ya, kita ada apa dia? Seperti kokopit, sabut kelapa ataupun pit mas. Okey, dan sekam padi. Ya, kita boleh gunakan ini sebagai medium tanaman. Alright. Okey, dalam tanaman sistem fertigasi juga tak lengkap kalau tak ada alat pengukur. Okey, alat pengukur. So, apakah gunaan dia alat pengukur ni? Ya, alat pengukur ni digunakan biasanya untuk menyukat keasidan dan kealkalian air yang bercampur dengan baja. Okey. Itu kita gunakan alat pengukur. So, ada dua jenis alat pengukur. Yang pertama ialah pH meter. Okey, yang mana digunakan untuk mengukur kealkalian atau keasidan air berdasarkan julat dia, julat 0 hingga 14, ya, pH meter. Yang kedua ialah EC meter. Okey, EC meter. EC meter ialah menyukat kadar aliran kepekatan larutan baja. Menyukat kadar kepekatan larutan baja. Okey, ini tak ada ni, cikgu tambah. Julat dia antara 150 hingga 180. Okey, ini untuk EC meter. Ya, menyukat kadar kepekatan larutan baja. Jadi baja yang kita dah campur dalam tangki ni tadi, okey, tangki utama tadi, kita kena ukur dengan EC meter. Supaya baja yang kita bagi pada pokok tu taklah pekat sangat. Kalau pekat nanti pokok tu akan dapat terlalu banyak nutrien atau terlalu banyak baja, so dia akan jadi panas. Bila panas pokok tu boleh mati, ya. So bahaya tu. So kena ingat sesukatan dia antara 150 hingga 180 untuk EC meter. Keasidan dan kealkalian air juga penting. So pH meter ni kita kena ukur antara 0 hingga 14 air. Jadi sebelum kita masukkan baja dalam air, kita kena ukur dengan pH meter dulu, ya, 0 hingga 14 untuk keasidan dan kealkalian air kita. Okey. So seterusnya kita pergi kepada reka bentuk fertigasi. Okey, ada dua jenis reka bentuk fertigasi, iaitu fertigasi jenis jejari dan juga fertigasi jenis gelang. So kita pergi yang pertama. Okey, sistem fertigasi jejari.
jejari. Okey. Baik, sistem vertikasi jejari ni, okey, contohnya yang ni tangki utama, ni komponen utama dia lah. Ya. Tangki neutrin ataupun utama. Okey, kemudian kita ada pipe ladang. Okey, pipe. Ya, pipe. Okey, pipe ni kita pump dia dengan pump air. Yang ni pump air. Okey, kemudian yang ni pipe ladang lagi. Ni yang pipe sekunder lah. Ya. So ni tangki utama dia. Okey, dan dekat pump air ni kita ada penapis. Ini penapis. Okey, kemudian kat sini pipe set penitis untuk pokok. Ini benih pokok. Okey, yang ini set penitis. Yang ini pipe sekunder. Okey, yang ini polybag. Dalam ni ialah kokopit. Dan yang ini ialah benih pokok. Okey, yang dikatakan jejari, ya, kita teruskan aliran dari satu pipe ni, kemudian kita letak, ya, kita letak dia dalam keadaan selari saja. Yang ni ada stop lah. Okey, ni jejari. Ya, set vertikasi jejari. Yang mana kita sedut air ni, ya, air ni tak pergi mana-mana, hanya ke pokok sahaja. Ya, hanya ke pokok sahaja. Yang ni ada set penitis. Okey, air di tangki akan ditarik oleh pam air, ya, air dalam larutan tangki larutan baja ni tadi akan dipam, kemudian diterus dialirkan ke pokok. Jadi alat timer ni tadi pada pam air. So sini ada alat timer. Okey, ikut kita lah. Kalau kita nak siram baja pokok tu sehari 4 kali, kita kena set lah pada timer kita ni. Tapi kebiasaannya kita tengok pada komponen baja yang sesuai lah. Ya, contohnya kalau dalam masa 10 minit berapakah jumlah baja yang dapat diterima oleh pokok tu. Contohnya setengah botol ataupun 50 mm sudah cukup untuk 2 kali siraman bagi pokok ataupun anak benih bagi sistem vertigasi. So kena faham betul-betul. So ini ialah sistem vertigasi jejari. Okey. So yang kedua ialah sistem vertigasi gegelang. Okey. Baik, sistem vertigasi jejari dan gegelang. Gegelang ni berbeza dengan sistem vertigasi jejari. Di mana kalau bezanya sikit saja. Okey. Sistem vertigasi bagi gegelang ni contohnya yang ni tangki utama. Okey, yang ni main pipe. Dialirkan macam ni. Kemudian dipecahkan macam ni. Ni pipe sekunder lah. Ini pipe sekunder. Dia buat bentuk macam bulatan gegelang. Dipanggil gegelang lah. Kemudian ditanam anak pokok kat sini. Ini set penitis dia lah. Ini pokok dia kat sini. Okey, ni pam motor, ini penapis. Ni pam, ni penapis. Ini pipe ladang. Yang ni set penitis. Yang ini benih pokok.
Dalam dia ada kokopit. Dan yang ini ialah polybag. Okey. So larutan baja dan air akan dipam oleh pam air, okey, dan disalurkan oleh penapis kemudian dihantar terus ke aliran pokok. Baik, kalau tengok kat sini, okey, yang ini lebih nampaklah daripada yang sistem jejari ni tadi. Okey, yang ini susunan pokok pun main peranan penting. Kalau tengok ya, pokok ni mestilah kedudukan dia zigzag. Zigzag ni maksudnya macam ni. Mesti zigzag. Ya, sebab untuk mendapatkan jumlah pengairan yang sekatalah bagi baja tu. So tu kena penting lah. Kedudukan pokok juga sangat penting. Okey. So itu adalah sistem reka bentuk sistem vertigasi. Okey, yang pertama tadi ialah sistem vertigasi bagi jejari. Okey, yang kedua ialah sistem vertigasi gegelang. So latihan untuk pelajar semua, okey. Cikgu nak awak reka. Okey, awak reka satu sistem vertigasi awak sendiri, sama ada awak nak gunakan sistem jejari ataupun sistem gegelang dengan menggunakan kaedah penanaman air sebagai tanaman hidroponik, sama ada awak gunakan teknik penitis, teknik aeroponik, teknik takung, teknik aliran cetek ataupun teknik aliran dalam. Okey, awak combinekan hidroponik dan juga vertigasi. So cikgu nak awak lakarkan pada satu kertas A4. Okey. Lakarkan pada kertas A4 reka bentuk sistem vertigasi awak sendiri. Okey. So latihan dia ialah reka bentuk satu sistem vertigasi tanaman anda. Okey. Kemudian sama ada awak nak gunakan SPH atau STPH, awak kena lakarkanlah. Okey. Sama ada awak nak gunakan jejari atau gegelang plus teknik pengairan titis atau aeroponik atau teknik takung atau aliran cetek atau aliran dalam. Okey? Dan jangan lupa jawab soalan pada Google Form cikgu tentang sistem vertigasi, reka bentuk sistem vertigasi, dan sila semak jawapan di akhir selepas awak menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam Google Form. Okey? So selamat berjaya. Yang ini hanya buat latihan saja. Simpan, dah siap simpan, nanti bila kita buka sekolah, bila kita jumpa, cikgu nak tengok kerja sekolah yang awak dah buat ni. Okey, dan jangan lupa sila subscribe video cikgu dan jawab soalan pada Google Form. Okey, jumpa lagi. Bye.